Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ala nahjihi wa jahada bi jihadil yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Saya hormati Tuan Pengerusi Surau Al-Falah, Tuan Timbalan, Tuan Setiausaha Surau, dan yang saya muliakan Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz, tuan-tuan guru, para asatizah yang dikasihi Al-Fadhil, saudara kita masya-Allah, sahabat Nazih masya-Allah dari MIPP, Majlis Ilmu Pulau Pinang, dan keseluruhan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita hidayah untuk kita berada di rumah Allah. Inilah hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak boleh letak satu langkah pun nak mai ke rumah Allah ini. Hidayah Allah lah yang menggerakkan kita supaya kita berada di sini, berhimpun untuk kita melaksanakan tuntutan kefarduan dalam hidup kita, yakni salat fardu maghrib berjamaah yang baru saja kita selesaikan sebentar tadi. Dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih mengekalkan hidayah itu dalam hati kita, untuk sama-sama kita meraihkan satu majlis yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Mudah-mudahan kita diredai dan diberkati Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini sampailah ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apatah lagi manusia akan menjamin keselamatan mereka di akhirat apabila mereka berjaya mengecapi keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri mereka. Apa saja kita cari dalam hidup kita, kemungkinan besar takkan kekal selama-lamanya dengan kita. Bukan saja kekal, malahan ia akan memberi jaminan kepada kita agar kita selamat sejahtera di akhirat adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, itulah yang perlu kita mencari, yaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kena faham apa maksud redha Allah ni. Selalu disebut redha, ini tajuk pun depa bagi redha juga, masya-Allah. Jadi redha ni apa dia? Dia ada ta'rif, macam-macam ta'rif di kalangan para ulama. Namun kalau kita senang nak faham redha ni apa dia? Curahan kasih sayang Allah kepada hambanya. Tu redha. Jadi kenapa kita perlu mencari keredaan Allah? Ini satu persoalan. Keredaan Allah ni untuk apa? Masya Allah, kata ulama, yang pertamanya ialah kerana kita nak selamat.
Kita nak mencari keredaan Allah ini adalah kerana kita nak selamat. Apa yang tak selamat, Ustaz? Kita memang selamat dah. Dulu ialah hampir 500 tahun kita dijajah. Mai Portugis, mai Belanda, mai Inggris, mai Jepun, mai British Army. 500 tahun kita dijajah. Lah ni kita sudah merdeka. 60 tahun lebih kita merdeka dah. Yang ada Jepun, Mak Saleh itu pelancong bukan penjajah. Kita pun okey dah, tak ada apa dah. Jadi apa yang tak selamat? Baik. Kata ulama, kita bukan nak selamat dari segi undang-undang, tapi kita nak selamat daripada ancaman musuh kita yang paling utama, dia adalah iblis laknatullah. Kita nak selamat daripada ancaman iblis laknatullah. Pasal apa? Dialah yang menjadi musuh kita yang paling utama. Dia bukan memusuhi kita hari ini, semalam, esok. Sebelum kita dijadikan, dia sudah memusuhi kita. Dan kita kena sedar kerana kitalah dia diusir daripada syurga. Asalnya dia malaikat. Masya Allah. Cuma dia tak mau terima penciptaan Nabi Adam AS. Dia tak mau sujud kepada Nabi Adam AS. Itu saja. Dia angkar, dia lawan dengan Allah. Oleh yang itu Allah melaknat dia. Akhirnya dia jadi iblis, Masya Allah. Dan dia tak layak duduk di syurga, Masya Allah. Asalnya dia satu, Masya Allah, ciptaan Allah yang dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sujud pada Allah. Cuma dia tak mau sujud pada Nabi Adam AS. Maka itulah sebabnya dia menjadi musuh kita. Asal dia berada di syurga. Kerana kita, dia kena usir daripada syurga. Itulah musuh kita yang paling utama. Sebab tu kita perlu mencari keredaan Allah, kata para ulama, kerana kita tengok sumpah iblis ini macam mana. Sebelum dia nak keluar daripada syurga, dia minta tempoh daripada Allah sehingga ke kiamat, Masya Allah. Allah izinkan pada dia. Dan dia bersumpah depan Allah di dalam surah Al-Hijri ayat 39. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyina lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Berkata ya iblis, wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku pasti akan jadikan maksiat ini nampak indah bagi penduduk-penduduk dunia. Wa la ugwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan sesatkan mereka semua. Dia kata dia nak bagi maksiat ini nampak indah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok tempat-tempat maksiat lagi ramai daripada tempat-tempat solat. Betul tak? Tapi ini pun saya risau juga. Mai 1 hari bulan 4, soft sudah tak renggang dah. Saya risau satu benda. Sagi kita mai solat tak cukup tempat. Bahak yang selalu duk buat dalam ni kan, WhatsApp, bila nak bagi rapat, soft tak tahu bila nak bagi rapat, takut puak-puak tu semua main serang. Jadi saya nasihatkan 30 Mac ni tuan-tuan, pakat iktikaf di masjid, di surau kita. Sini tak boleh iktikaf nak, buat sembahyang Jumaat kan, Masya Allah. Pakat kita tidak habis di sini, Masya Allah, tabarakallah. Takut kita tak ada tempat. Dia pemain serang kan. Daripada bising selalu kan. Apalah ni, renggang-renggang semua. Tak ada lah zaman Nabi, tak ada. Dia cakap, Masya Allah. Subhanallah. Jadi itu Masya Allah, dia sumpah, dia kata maksiat nampak indah. Tuan-tuan, saya kawan sahabat baik saya Haji ada di situ. Minggu ketiga hari Sabtu saya kuliah bulanan di Masjid Ar-Rahman di Batu Feringgi di Masya Allah. Saya keluar daripada Sungai Petani, tuan-tuan, tepat pukul 4 saya keluar. Tu Haji tu saksi.
Berhenti dekat arenar Sungai Dua semaya asar. Ustaz kata terus pergi sana. Sampai di masjid lagi 10 minit sebelum azan. Berapa jam dah? 3 jam lebih. Kot saya boleh sampai Tanjung Maling tu. Ni baru nak pergi Sabah Batu Feringgi saja. Punyalah jam. Semua pakai nak pergi terjun laut saja. Ha? Hak laki, hak perempuan semua, masya-Allah tabarakallah. Ha? Dia meraya, mengilau macam tu, tak tahu dia buat apa. Padahal kedai tu je duk dah. Jeruk madu pali, hak lain jual, benda-benda ni. Nak kata tempat sejarah, wallahualam saya pun tak tahu apa tempat sejarah. Masya-Allah. Tapi itulah manusia dia lebih suka. Ini yang iblis sumpah depan Allah. Aku akan pastikan maksiat ini indah bagi penduduk-penduduk bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan sesatkan mereka. Sebab itu tuan-tuan, jangan cari kesesatan dalam hidup kita. Jangan cari kesesatan dalam hidup kita. Bila manusia sesat, kalau tanya pada saya bila manusia sesat, very simple. Jawapan dia bila manusia tak hidup dalam sibaghatullah ataupun mereka tidak hidup dalam sibaghat Islam. Bila mereka tak hidup pegang pada Islam, sesat. Sesat, Masya Allah. Sebab tu Masya Allah tabarakallah, Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah jawab balik sumpah iblis itu. Allah jawab. Apa Allah jawab? Dalam surah Al-Hijr ayat 41. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Hai iblis, kamu dengar elok-elok kata Allah. Hang ni tak ada kuasa ke atas hamba-hamba aku, kata Allah. Hang tak ada kuasa ke atas hamba-hamba aku ni. Illa man ittaba'aka minal ghawin. Melainkan mereka yang sesat, kata Allah. Satu. Ayat ni kena jaga. Melainkan mereka yang sesat. Jadi bila manusia sesat, bila mereka tak hidup dalam sibaghatullah ataupun mereka tak pegang pada sibaghat Islam. Masya Allah. Tuan-tuan kena ingat, Allah nak bagi hidayah pada seseorang, tidak ada satu kuasa dalam dunia ini yang mampu menghalang hidayah Allah. Tak ada satu kuasa di dalam alam ini yang mampu menghalang hidayah Allah. Begitu juga bila Allah telah memutuskan sesatnya seseorang, tak ada satu kuasa yang boleh selamatkan dia. Masya Allah. Tengok hari ini manusia sesat tak sesat. Berapa banyak isteri yang nusyus kepada suami mereka. Berapa banyak suami yang menjadi suami-suami derhaka kepada isteri mereka. Berapa banyak anak-anak yang menjadi anak-anak derhaka kepada ibu dan ayah mereka. Nabi Ibrahim AS, bapa keimanan, baginda bermimpi sembelih anak dia Nabi Ismail AS. Peristiwa korban. Lani punya anak-anak mimpi apa tak tahu, pergi sembelih bapa dia. Lambat bapa kena sembelih, betul tak? Dia mimpi ke mabuk ketum saya pun tak tahu. Ni semua angkara siapa? Iblis laknatullah. Masya Allah. Suami isteri elok saja, bahagia. Dia mai satu salah faham saja, gaduh sampai nak kecerai. Ada. Satu salah faham saja. Siapa biasa gaduh dengan isteri? Baik-baik belakang suami soleh semua. Allahu Akbar. Saya kena mengaku saya biasa gaduh dengan bini saya. Saya gaduh dengan bini saya bukan pasal apa pun. Pasal TNB pergi potong karen rumah saya. Itu saja. Saya bukan tak bayar bil tu melambung pasal saya keluar ceramah merata tempat. Merata tempat. Nak kata Terengganu tu, Terengganu macam rumah nombor 2 saya, tuan-tuan. Kerap ke Terengganu. Kalau bukan di Kedah, kalau bukan di Pening, Terengganu lah saya. Di situlah banyak. Masya Allah. So, saya ada mesti satu Malaysia ni sampai bil pun tak lupa bayar, bil melambung TNB pergi potong karen rumah. Nah, jadi cerita hari dia potong karen hari itulah mak mentua saya pergi rumah saya.
Apa lagi? Dia bawa kat telinga bini saya, hang jangan bendui sangat, laki hang kerap Terengganu, hang cek betul-betul. Koko dia buka lagi satu cawangan ke apa. Isteri saya pun buta-buta percaya. Saya balik rumah, dia duduk depan pintu rumah, dia cekah pinggang lagu ni. Saya nak masuk, dia halang saya. Saya nak masuk, dia halang saya. Saya kata, duk main-main apa depan pintu? Bagi aku masuk dulu. Abang mengaku dulu sebelum nak masuk. Baik. Mengaku apa? Mengaku sajalah, jangan berlakon warak sangat. Oh. Saya kata, hang soalan pun tanya aku nak mengaku apa? Abang ada perempuan lain kan? Terperanjat saya. Saya kata, hang ni fitnah dah. Hang terima aku pun besar rahmat dah. Sebab isteri saya cun gila. Dia putih kan, saya duduk sebelah isteri saya, sebiji macam teh cicak, satu putih satu hitam. Nasib baik anak keluar semua teh susu. Nazir tahu dah, masya-Allah kan. Saya kata, hang terima aku pun besar rahmat, aku nama saja Syarokan, tapi tengok betul-betul hangitkan, masya-Allah kan. Kalau betul-betul ada abang, ngaku aja lah cik redo, dia teriak. Saya kata, redo apa lagu ni hang teriak? Kalau redo kena senyum, baru kita semangat cari satu kat bandar Kasia ni. Betul? Kasia kawan kan? Saya kata dak, dia kata ya. Saya kata dak, dia kata ya. Lala gaduh. Elok duduk tengah gaduh mulut lah. Tiba-tiba orang telefon saya. Saya tak angkat. Dia telefon kali kedua. Saya ingat emergency kot, saya pun jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Man Penang. Mana aku kenal yang Man Penang ke apa? Ustaz tak kenal saya, tapi saya kenal Ustaz. Ya, ada apa telefon saya Abang Man? Ustaz, saya di dalam satu dilema besar Ustaz. Dilema apa pula dah? Saya baru habis gaduh dengan bini saya Ustaz pula dah. Tu saya kata, mujurlah Abang Man, hang dah habis, aku dah tengah lagi. Tidak. Saya buntu sangat Ustaz. Saya teringat kat Ustaz tu, saya telefon Ustaz nak minta nasihat. Nasihatlah Ustaz, saya sangat-sangat perlukan nasihat Ustaz. Jadi kita Ustaz nak nasihat dia, saya pun minta simpang ke isteri saya. Saya kata, hang take 5. Rehat dulu 5 minit. Kita sambung round yang kedua lepas saya cakap. Dia pun betul-betul duduk depan saya, tunggu saya habis cakap. Saya pun sambil tengok wajah isteri saya jawab, Abang Man, tolonglah berhenti bergaduh dengan isteri. Kerana isteri ini adalah satu anugerah terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bini saya terperanjat. Tu dia Ustaz, baju longgak seluar ketat, dia tak berlakon warak betul dia. Saya tak peduli, saya cakap lagi. Saya kata, Abang Man dengar betul-betul Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata, isteri berletiak ini adalah satu hiburan. Buat macam hiburan, sudahlah. Bini saya tak boleh tahan. Dia bangun-bangun, mai depan muka saya, dia buat dia buat betul, lari terbaik. Masya Allah. Tu salah faham sikit saja. Kalau dia mai usih, boleh gaduh besar. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Hatu kita berada di dalam keadaan tak selamat. Kita nak perlukan keselamatan, maka perlu mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kenapa kita perlu mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, sebab kita nak mendapat keringanan atas segala ujian yang Allah telah tetapkan ke atas diri kita. Manusia hidup mereka disulami dengan ujian. Itulah hidup kita sebenarnya. Orang pernah tanya saya soalan, Ustaz, kenapa kita hidup sebagai manusia? Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Zariyat Allah sebut, aku jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Itu salah satu tujuan hidup manusia, ialah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan hidup. Bila kita kata hidup seorang manusia, apa maksud hidup seorang manusia? Lahir, membesar, kahwin, dapat anak, tua, mati. Itukah hidup manusia? Bukan.
hidup manusia Allah bagi tahu dalam Quran. Di dalam surah Al-Insan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana fi nutfatin amsajin nabtali. Allah sebut dalam Quran. Sesungguhnya kami jadikan insan manusia ni dari setitis air mani untuk apa? Untuk menguji mereka. Itulah hidup manusia. Apa yang kita lalui hari ini semua ni ujian. Saya sedang diuji tak sekarang? Sekarang saya sedang diuji. Adakah saya sampaikan ilmu ini dengan ikhlas? Ujian bagi saya. Adakah saya sedang sampaikan ilmu yang betul pada tuan-tuan? Ujian bagi saya. Ujian bagi tuan-tuan pun sama. Ujian apa? Dia ni pukul berapa nak berhenti pun tak tahu. Masya Allah. Itu ujian juga. Kena duduk, kena dengar juga. Macam mana pun. Kan Masya Allah. Maknanya setiap perkara yang kita lalui dalam hidup kita, semuanya ujian. Tua pun ujian, muda pun ujian, sakit pun ujian, sehat pun ujian, kaya pun ujian, miskin pun ujian, susah pun ujian, senang pun ujian. Semua itu adalah ujian dalam hidup kita. Sebab itu Nabi kata, yang besar itu bukan ujian. Yang besar itu adalah bagaimana kita nak menghadapi ujian tersebut. Jadi kita perlu mencari keridhaan Allah. Pasal apa? Bila kita mencari keridhaan Allah, maka kita akan dapat ujian itu ringan dalam hidup kita. Kita akan mendapati ujian itu ringan di dalam hidup kita. Sebab tu Allah bagi ujian kepada semua, termasuk nabi-nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dahsyat para nabi diuji oleh Allah. Apa alasan yang kita nak bagi dekat Allah? Ustaz, saya nak mencari keridhaan Allah, tapi apakah daya saya dijadikan sebagai anak yatim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 5 tahun yatim piatu. Yang lebih menyedihkan, wajah ayah tak pernah tengok. Yang lagi menjadikan ayahnya tak tahu pun mak Nabi sedang mengandung Nabi, kerana dia ada di Syam waktu itu. Mak Nabi dia tunggu ayahnya balik, nah abang saya mengandung, tapi meninggal di situ. Menyusu dengan seorang wanita lain. Mulai umur 5 tahun dihantar balik kepada ibu kandungnya. Sempat hidup beberapa lama saja, ibu kandungnya meninggal. Yatim piatu umur 5-6 tahun. Duk bersama Datuk Abdul Muttalib, meninggal. Duk bersama bapa saudaranya Abu Talib sampai mai satu usia, meninggal. Ada isteri yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha, meninggal. Masya Allah. Kita nak amak apa dekat Allah? Ustaz, saya nak mencari keridhaan Allah, tapi Ustaz, anak saya kecil-kecil saja diambil oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 orang anak. Abdullah, Ibrahim, Qasim tak pernah sampai umur 2 tahun. Anak perempuan melainkan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, yang lain semua wafat sebelum Nabi wafat. Kita nak bagi tahu apa alasan dekat Allah. Ustaz, saya nak mencari keridhaan Allah ni Ustaz, tapi saya ni orang susah. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang penuh dengan mukjizat, Nabi yang pernah turunkan makanan daripada langit selama 40 hari berturut-turut, iaitu kita tengok surah Al-Ma'idah, iaitu hidangan. Masya Allah. Sepanjang hidupnya ada 2 helai jubah saja. Sepanjang hidupnya ada 2 helai jubah saja, Nabi Isa alaihissalam. Kita nak bagi tahu alasan apa dekat Allah. Susah kita macam mana? Susah kita lagu mana tuan-tuan? Susah hari ni viral saja dalam WhatsApp ke dalam apa. Esok tu dia, orang pergi rumun nak tolong. Masya Allah. Ada satu wanita baru ni kita dengar daripada Perak kan, nangis dia. Esok tu dia macam-macam orang duduk depan rumah dia. Saya pun duduk fikir jugalah, ni mai habis moratorium ni, nak bayar duit kereta, buat video aja lah kan, ambil belacan bos tentang mata, teriak, Ustaz Syah nak bayar duit. Saya ingat esok ada jutawan main, Ustaz saya settle habis. Ada kot siapa-siapa nak tolong saya. Cik.
Lah ni viral saja, mau susah apa? Tidak. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Isa 2 helai Jumaat. Ustaz, tapi saya pula Ustaz diuji dengan penyakit Ustaz. Sakit apa? Adalah sakit misteri Ustaz. Tu Nabi Ayub AS diuji dengan penyakit misteri. Siapa pun tak ada di sebelah dia, isteri pun tinggal. Kita nak kata apa? Masya Allah, kita nak kata apa dekat Allah? Sebab itu Masya Allah, kata ulama, kita perlu mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita nak bukan selamat, kerana kita nak mendapat keringanan atas ujian. Saya awal-awal masuk Islam, saya diuji. Mau ayah saya halau saya daripada rumah, tuan-tuan. Tahun 2005 saya masuk Islam. Kadang-kadang nak masuk bulan Januari 2006 lah, lebih kurang macam tu saya masuk Islam. Bila mereka tahu halau saya keluar, saya hilang satu yang saya ada. Saya meniaga asalnya, tuan-tuan, saya ada cyber cafe di Seberang Jaya. Di Seberang Jaya. Habis. Lepas tu saya ada van kilang. Habis. Satu pun tak ada. Waktu tu yang jadi yang menjadi tulang belakang saya, yang selalu menyokong saya, mak saya. Bila mak saya pun tahu saya masuk Islam, saya dihalau keluar daripada rumah. Saya tak bawa apa pun dengan diri saya. Saya bawa keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak biasa kerja dengan orang. Biasa tu kecil-kecil tu adalah. Lepas tu saya pergi kerja, Masya Allah, cari kerja ni, tuan-tuan, susah nak cari kerja waktu tu. Ada satu kilang, Brazilian Coffee House, saya ingat lagi kilang tu, dekat Bagan Jermai. Kilang buat serbu kopi. Kilang buat serbu kopi. Kena masak serbu kopi. Dapur dia, ya Allah, jangan abang lah, tuan-tuan. Saya rasa dia buat dapur dia tu tahun 1908. Punya lah lama. Masya Allah. Balik rumah saya mandi, tuan-tuan, keluar kopi aja. Tu jadi macam ni. Hidup Masya Allah. Lepas tu gatal pergi menikah. Saya menikah sempoi, buy one free two. Beli satu percuma dua. Macam mana tu? Kahwin al-janda wal balu. Kahwin jentu, janda anak dua. Anak dua percuma, Masya Allah. Saya kata package. Boleh. Nak jaga anak kecil-kecil, anak tiri pula, Masya Allah. Saya kerja pun tak ada. Waktu tu nak keluar daripada rumah pun takut orang cari saya. Saya anak Sami, tuan-tuan. Bukan Sami Welu, Sami India. Saya kira depan dengan anak Sami Welu kot. Saya dengan Datuk Sami Welu tak nak kenal-kenal langsung. Lagipun saya lagi segak daripada dia. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, hari ini isteri saya tanya, bang, dulu Allah uji kita macam-macam, bang. Saya makan nasi putih dengan kicap saja, tuan-tuan. Kalau ada duit lebih, goreng telur bawa dalam tu. Saya pernah melalui. Tapi saya jarang cerita benda ni semua. Tapi kalau cerita saya ni boleh bagi motivasi pada orang, saya sanggup cerita. Kalau ada, saya tak mau cerita benda ni semua. Nazir pun tahu, saya jarang cerita. Bila orang bagi hidayah kah apakah, saya jarang cerita apa yang saya pernah lalui. Masya Allah. Jadi isteri saya boleh tanya, bang, dulu ni ada lagi satu penceramah kah? Okey tu, gemai. Dulu Allah uji kita macam-macam, bang. Lah ni rasa macam ujian tu sekejap saja. Kenapa dia kata sekejap saja tu? Kerana bila kita mencari keredaan Allah, maka ujian itu akan nampak ringan dalam diri kita. Masya Allah. Baik. Yang ketiga, saya sambung lagi nak. Ada berhenti untuk azan dah? Tak kono. Alhamdulillah. Ada setengah tempat dia suruh berhenti untuk azan lah. Wallahu alam. Kan masing-masing ada cara masing-masing, tak apa. Sini tak ada, kita teruskan saja. Nah, Masya Allah. Kod kalau nak azan boleh juga saya pergi makan sekejap ke apa kan. Okey. Yang ketiganya, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kita perlu mencari keredaan Allah? Kerana tuan-tuan, ingat, kita datang daripada Allah dan kita akan pulang kepada
Allah Subhanahu wa taala. Mati malam ini, tinggal anak, tinggal bini, tinggal harta, tinggal segala-galanya, esok sudah berada di alam yang baru. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi apa yang perlu kita bawa bersama-sama dengan kita? Nama kita kah? Pangkat kita kah? Darajat kita kah? Apapun kita takkan bawa, tuan-tuan, masya-Allah, melainkan keredaan Allah. Kerana itulah yang akan menjamin kehidupan kita di alam sana, alam barzah, ataupun digelar sebagai alam kubur, masya-Allah. Tuan-tuan, sana lain, sini lain. Ingat, masya-Allah. Sini kalau masih hidup, artinya Allah masih bagi peluang untuk kita bermuhasabah. Sini hidup bukan untuk nak enjoy semangat, masya-Allah. Setiap hari yang Allah kurniakan pada kita itu adalah hari yang Allah minta kita muhasabah diri. Perbetulkan balik apa yang tertinggal dalam diri kita, sebab sudah sampai sana apa pun tak ada, masya-Allah. Ulama kata setiap satu alam yang kita nak pi akan menjadi alam yang lebih dahsyat daripada alam sebelum. Contoh macam kita daripada alam roh sampai ke alam rahim ibu kita, kan? Maknanya alam rahim ibu kita lagi dahsyat daripada alam roh. Lepas tu kita dipindahkan ke alam dunia, kita hidup sementara waktu sebelum kita nak sampai ke kehidupan yang sebenarnya. Ini bukan kehidupan sebenarnya, ini kehidupan sementara saja, sebab kita semua akan mati. Betul? Tuan-tuan mati dulu, saya mati kemudian. Atau saya mati kemudian, tuan-tuan mati dulu. Macam mana pun kita akan mati. Tidak? Jadi ini bukan kehidupan sebenarnya. Kehidupan sebenarnya apa dia? Mati kita. Sebab tu, masya-Allah, tabarakallah, kan? Kehidupan seorang manusia bermula selepas dia mati. Jadi ini sementara waktu saja, masya-Allah. Lepas ni nak pergi alam kubur, alam barzak, masya-Allah. Tu macam mana? Kalau dunia dahsyat, dia lagi dahsyat. Batu Nabi pernah sampai ke alam kubur, alam barzak lah, alam barzak satu kali. Itu pun Nabi mimpi. Di dalam satu hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 2763, apa saya tak tahu, riwayat Bukhari Muslim, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan hadis dia. Panjang hadis itu. Antara benda yang Nabi nampak di alam barzah, apa dia? Muka manusia dibaling dengan batu, kecai muka mereka. Lepas tu sambung balik. Kecai, sambung balik. Baling, kecai, sambung balik. Ini manusia kena. Mulut manusia dipenuhi dengan tanur, bahan bakar. Tu belum lagi Nabi kata hampa tengok manusia berenang atas lautan darah. Tuan-tuan esok pergi kerja, bayar lepas naik atas motor atas jambatan Pulau Pinang ni kan, tengok sekeliling laut itu, cuba bayang tengok tiba-tiba laut itu tukar jadi darah dan manusia berenang atas lautan itu. Hadis sahih. Ni baru alam barzah. Lepas tu bila berlakunya kiamat, kita akan dibangkitkan mana pula? Mahsyar. Kalau apa dia ni, barzah saja sudah macam tu teruk, bayang tengok mahsyar macam mana pula. Ya Allah, ya Tuhan kami. Nabi pernah sebut di dalam satu hadis yang sahih, innakum tuksyaruna yaumal qiyamah ala aradin bayadha afra'in faqad satinakid laisa fiha alamul lihat atau kama qala. Tu Nabi kata, innakum tuksyaruna yaumal qiyamah, kamu semua ini akan dibawa pergi ke satu tempat pada hari kiamat. Apa tempatnya? Ala ardin bayadha, di atas sebidang tanah yang luas, kata Nabi. Luasnya sejauh mata memandang. Tidak ada, dia mendatar, tak ada bukit, tak ada gunung, tak ada batu, tak ada apa, dia mendatar, berwarna putih. Tu mahsyar, Nabi kata. Tanah mahsyar ni berwarna putih. Putih apa Ustaz? Putih pearl ke putih susu? Wallahualam, tu saya tak tahu. Yang saya tahu lebih putih dari saya. Lepas tu Nabi kata afrad. Afrad ni apa dia? Merah kemerah-merahan. Putihnya tanah mahsyar tiba-tiba tukar jadi merah. Merah kemerah-merahan, merah padam. Pasal apa? Nabi kata panas. Panasnya macam mana ya Rasulullah? Faqad satinaki, seperti roti yang sedang dibakar. Pasal apa? Bahang daripada api neraka, kata Nabi. Maka kita akan ada di situ.
Masya Allah, tabarakallah. Macam mana kita nak menghadapi semua ni dalam hidup kita ni tuan-tuan? Iaitu dengan mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah redha, selamat alam barzah. Allah redha, selamat mahsyar. Masya Allah, tabarakallah. Dunia lain, dunia ni kita susah tu yang saya kata orang boleh tolong. Viral kejap saja sampai dah bantuan. Kan? Saya biasa accident dulu. Saya pergi masjid apa ni? Sungai Bakat Baru. Masjid Sungai Bakat Baru. Dia jemput saya pergi baca khutbah. Habis-habis khutbah, Masya Allah, saya ada kuliah muslimat lepas asar dekat Sungai Petani. Daripada Sungai Bakap, Sungai Petani, Penang ke Kedah. Masya Allah. Lepas tu gap pula semayang Jumaat dengan semayang asar sejam saja, tidak kan? Kalau saya pergi dengan kereta, confirm saya sangkut. Jadi saya bawa motor. Tahu motor saya apa dia? SYM, Syah yang menunggang. Saya pergi baca khutbah, balik ke jalan belakang. Sampai dekat roundabout Alagappa. Tahu roundabout Alagappa tu? Jalan punya jam. Saya pun bawa ada satu kereta tu terkeluar. Saya tak dapat elak, terus langgar dia. Saya langgar tuan-tuan, saya tutup mata, saya doa, ya Allah jangan bagi patah tulang aku sudah, ya Allah, kan. Buka-buka mata, hidup lagi. Alhamdulillah. Cuma saya nak bangun, saya tak boleh bangun. Wah, aku tak boleh bangun ni, apa yang patah pinggang aku kak. Saya gerak-gerak pinggang, tak ada apa sakit pun. Wah, tak boleh bangun. Kaki aku patah apa? Saya gerak-gerak kaki pun okey, tak ada apa sakit pun. Tapi kenapa aku tak boleh bangun? Tengok motor saya SYM tu ada atas badan saya. Main satu Cina, dia main dekat saya. Lu okey kak? Lu okey apa? Lu angkat lah motor dulu, baru motor okey. Oh iyalah, dia mau angkat. Masya Allah. Saya buat macam ni, buat macam ni. Alhamdulillah, tak ada apa yang patah. Cuma tangan lah, daripada sini sampai ke sini darah tak berhenti. Itu hikmah Allah jadikan hitam parut tak nampak. Masya Allah. Kan? Saya pun telefon isteri saya. Saya telefon yang abang accident lah. Abang, dia kata, kalau aku boleh telefon aku tak mati lagi lah. Betul juga lah abang. Kan? Boleh buat macam mana? Main lah ambil. Tahu dia main. Dia ambil saya. Lepas tu saya pergi dekat masjid batu dekat Permata Empau tu. Saya basuh luka saya ni, pasang ni semua saya buang, tapi darah tak berhenti lah. Lepas tu saya ada dalam kereta, bini tanya, abang hospital ke apa klinik? Hospital klinik apa? Pergi masjid dekat ni sebelah apa, dekat Sungai Petani. Awak bang, ada kuliah muslimat. Kuliah apa accident macam ni dia tu? Tak apa lah, pergi dia pun tunggu kot. Main telefon, saya telefon tu pengatur kuliah, saya kata Ustaz Syambuga yang accident. Tak apa hampir. Awak abang ketegak macam ni. Ni hantar tahu apa, bawa kereta sudahlah. Apa abang punya baca dia pun pergi. Saya pun pergi kuliah muslimat lepas asar. Semua orang perempuan mau malu. Masya Allah. Saya pun ambil tisu macam ni, sebiji macam ni. Ambil tisu sambil lap darah saya duduk berkuliah. 20 minit saya berhenti kuliah saya. 20 minit je. Saya pening kepala sikit, saya berhenti di sini. Apa-apa anggap okey. Habis-habis kuliah saya, setiap seorang malu main bagi saya duit. Ustaz nak 50, Ustaz nak 10, Ustaz 20, pergi klinik, Ustaz pergi klinik cepat. Hari tu saja saya balai RM900. Tu yang orang panggil taktik. Tu yang saya katakan bini saya, hang tak tahu, hang bawa kereta sudah. Kalau saya ikut dia, saya pergi klinik, saya kena keluar duit saya. Ni saya pergi modal ayam dia buat muka welfare saja RM900 saya balai. Masya Allah. Kita tahu lagi dia dengar, dia tak jemput saya. Saya accident, ramai mai tolong saya. Masya Allah. Cina, India paling ramai mai tolong saya. Dia ingat dia punya geng ke apa, saya pun tak tahu lah. Ni lu okey ke? Saya kata okey, tak ada apa. Boleh baik-baik jalan lah. Baik-baik, terima kasih. Masya Allah. Tu dunia, apa saja orang tolong kita. Apa saja. Tapi sampai saja ke alam lepas pada tu, tak ada apa melainkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 sebab kenapa kita perlu mencari keredaan Allah. Cuma saya nak ambil masa 10 minit lagi, Masya Allah, kan? Ini penting. Apa dia? Macam mana kita nak mencari keredaan Allah? Ini yang penting. Memang Ustaz, saya nak mencari keredaan Allah. Saya faham 3 perkara ni. Tapi macam mana saya nak cari keredaan Allah tu? Macam mana Allah nak redha dengan saya? Apa perlu saya buat? Baik. Yang pertama, ulama kata, kalau kita nak Allah redha dengan kita, kita kena redha dengan diri kita terlebih dahulu.
Kalau kita nak Allah redha dengan kita, kita kena redha dengan diri kita terlebih dahulu. Kita redha tak dengan diri kita? Betul tak kita redha? Kalau sahabat dengan kita sama-sama masuk kerja, tiba-tiba sahabat naik pangkat, kita tak naik pangkat, boleh terima dah keadaan tu? Kita SPM, sahabat kita SRP saja, tapi dia naik pangkat, boleh terima dah keadaan tu? Tak boleh. Jiran beli TV LCD 55 inci, boleh tengok dah? Sanggup berhutang beli 65 inci berapa puas hati? Besar sikit bang daripada dia. Jiran renovate rumah, tak boleh duduk rumah tu. Kita sanggup bawa keluar EPF ke apa, buat lebih 1 inci daripada dia pun puas hati dah. Maknanya kita tak redha dengan hidup kita. Pasal apa Allah nak buat macam ni kepada kami, Ustaz? Itu rahsia Allah yang kita tak boleh tanya. Kalau kita boleh tanya pada Allah, maknanya tak betul. Allah adalah satu zat yang kita tak boleh tanya soalan. Tidak. Kalau manusia sama manusia boleh tanya soalan, boleh jawab, soal jawab boleh berlaku. Maknanya tak bolehlah masyaallah dengan Allah. Pasal apa Allah buat macam ni? Itu punya pasal Allah. Ini rahsia Allah kenapa Allah buat macam tu. Sebab tu kata ulama tasawuf, kita ni sebelum kita nak dilahirkan ke dunia ini, Allah akan panggil roh kita. Roh kita. Muhammad Syah Syamugam, mari sini. Allah buka hijab. Tengok, ini kehidupan kamu. Maka roh kita akan lihat daripada kita lahir sampai dia mati. Oh, baik. Kalau dia tak setuju, roh kita tak setuju, maka kita takkan lahir, kata ulama. Itu sebabnya berlaku keguguran. Itu sebabnya berlaku mati dalam kandungan. Itu sebabnya berlaku lahir-lahir mati. Wallahualam, tuan-tuan saya tak kata benda ni kotor, ini perbahasan ulama. Kan, masya-Allah tabarakallah. Kadang-kadang kita ni duduk majlis kita macam kita, aku macam pernah tengok ustaz ni kat mana tau. Biasa kita rasakan, walaupun tak pernah tengok. Macam pernah tengok lah ustaz ni kat mana tau. Macam ada tisu, ada ayam. Macam pernah pergi majlis ni kat mana tau. Walhal kita tak pernah pergi, tapi kita rasa macam pernah tengok, kita rasa macam pernah pergi ke majlis itu. Benar tak? Ni kata siapa, kata ulama, kadang imbasan itu yang kita tengok alam roh tu, dia akan mai. Ada ni mai. Macam tengok ustaz ni kan, sebelah ni tengok macam American sikit. Itu yang kita besar panjang ni apa cerita, kita adalah orang yang setuju, kata ulama. Sebab tu kita lahir. Tapi lahir-lahir apa pun kita tak boleh terima. Tidak, masya-Allah. Karena kalau lahir susah, tak boleh terima kesusahan itu, kan? Kalau lahir dengan sakit, tak boleh terima kesakitan itu, masya-Allah. Jadi itu yang kata ulama, kalau kita redha dengan diri kita, maka Allah pun redha dengan kita. Kadang tengok kita main masjid, orang balai selipar kita. Pernah jadi tak? Kan? Saya pergi baca khutbah dekat satu masjid tu. Habis-habis khutbah, masya-Allah, saya keluar-keluar selipar saya daripada balai. Katik pun tak selamat. Lain dia bagi apa? Dia bagi selipar jamban depa tu, saya pakai tu balik. Minggu depan sahabat saya seorang ustaz pergi baca khutbah masjid yang sama, selipar dia pun kena balai. Apa dia balai selipar saja. Sahabat saya keluar-keluar tengok, selipar saya hilang. Tengok-tengok ada satu mamat pakai selipar sahabat saya. Dia kata, itulah selipar saya. Dia apa hambat tangkap mamat tu, loko kepala dia. Hang ni jaga tau, hang boleh curi selipar ustaz dah. Abang cakap, lah bukan aku balai, ustaz yang suruh ambil. Sahabat saya terkejut, aku muka hang pun tak pernah tengok, bila aku suruh ambil. Apa ustaz lupa kah? Masa hujung-hujung khutbah tu ustaz kata apa? Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, tinggalkanlah yang buruk, ambillah yang baik. Saya tinggallah selipar buruk saya dekat ustaz, saya ambil selipar ustaz yang suruh ambil. Sahabat saya terkejut, sedekah tarik selipar tu kat dia, masya-Allah. Kan? Lazimnya bila selipar kita hilang ke apa, ulama kata apa dia, buat 3 benda ni. Yang pertama, berterima kasih kerana dia balai selipar, motor dia tak balai. Tidak. Yang kedua, bersyukur kerana bukan kita mencuri, orang mencuri barang kita, pahala senang dapat.
Yang ketiga, hani kita tak buat. Yang ketiga, ulama kata doa pada Allah, minta Allah gantikan yang lebih baik daripada yang hilang tu. Tapi kita buat apa? Kita balai selipar orang lain, belah lagu tu aja. Tidak, nasib baik aku dapat ni. Tidak, insyaAllah. Nah, jadi buat apa? Redha, terima keadaan. Kan? Jadi kita redha dengan diri kita, maka Allah redha dengan kita. Itu cara pertama. Cara kedua, Allah Subhanahu wa taala meredai kita dengan macam mana? Allah meredai kita dengan mak ayah kita, orang tua kita. Mak kita redha dengan kita, ayah kita redha dengan kita, Allah pun redha dengan kita. Kan Nabi sebut keredaan Allah terletak pada keredaan ibu dan ayah kamu. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu Nabi pernah sebut di dalam satu hadis, Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Nabi? Ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qal man adraka abwaihi indal khabiri indal khibari ahadahuma au kilaimiha falam yadkhulul jannah. Nabi kata ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu. Maksud dia Nabi kata kehinaan, kemudian keinahan, kemudian kehinaan. Maka sahabat tanya pada Nabi, qila man ya Rasulullah? Siapakah yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau kedua-duanya, namun tidak menjadikannya sebab untuk dia masuk syurga. Riwayat Muslim, nombor hadis 2551. Itu Nabi kata kehinaan, kemudian kehinaan, kemudian keinahan. Siapa dia ya Rasulullah? Tu siapa yang ada orang tuanya yang sudah lanjut usia, kedua-duanya atau salah seorangnya, doa ada dengan dia, tapi tidak menjadikan sebab untuk dia masuk ke dalam syurga. Ini hina Nabi kata orang jadi macam ni. Sebab tu kalau ada mak ayah, jagalah mereka betul-betul. Mak ayah kita redha, Allah redha dengan kita. Tu Allah sebut dalam Quran, fala taqulu umma uffin, jangan kamu sebut uffin kepada mak ayah kamu. Apa maksud uffin? Ulama kata segala perkataan kita, segala bunyi kita, bahasa isyarat kita, isyarat mata kita yang menunjukkan kita benci pada seseorang, itu maksud uffin. Macam contoh kita panggil mak kita, orang tua ni lah, itulah uffin. Kadang kita tengok perangai mak kita satu macam, kita ish, mak ni lah, ish, itulah uffin. Kadang kita dah tengok TV, kita tengok bola, mak dah sembang popek, kita pun tak buat macam tu, itulah uffin. Kadang kita suruh mak kita masuk dalam bilik, itu uffin. Dengan siapa? Mak ayah kita. Kita ada berapa jenis mak ayah? 5. Yang pertama, ibu dan ayah kandung kita. Yang kedua, ibu dan ayah tiri kita. Yang ketiga, ibu dan ayah susuan kita. Yang keempat, ibu dan ayah mertua kita. Yang kelima, ibu dan ayah angkat kita yang jaga kita daripada kecil. 5 jenis mak ayah yang Allah larang kita uffin. Tengok, kalau mak mertua mai rumah kita, kita kata apa? Mai dah orang tua ni perhabis beras aku je. Tidak kan? Tuan-tuan, saya berani kata saya seorang menantu yang misali. Saya menantu yang misali, saya jaga mak mertua saya. Saya bagi mak mertua saya ni makan beras basmati. Bukan Bangla mati, basmati. Tuan-tuan, basmati ni 1 kilo pun belah-belah ringgit, betul tak? Saya bagi mak mertua saya 20 kilo. 10 kilo, 10 kilo. 2 kampit saya bagi. Teriak mak mertua saya. Inilah satu-satunya menantu aku, ya Allah. Tak apalah, janji mak sihat. Mak memang sihat, tapi kesian ke hang lah. Wah, hang beli berapa pun tak tahu barang ni. Mana aku beli, aku buang orang sedekah beras itu. Masya Allah. Itu cerita benar. Orang sedekah beras itu kat saya bagi kat mak mertua saya. Itu cerita dia. Harapkan beli, jangan harap. Masya Allah. Dia ada satu hamba Allah ni dekat Jitra. Dia ni peniaga atau pengusaha. Dia buat beras dekat Jitra.
Satu hari dia dengar kuliah saya dalam radio Kedah, wallahualam dia suka tak mana tak tahu, dia pergi cari nombor telefon saya dekat Masjid Sharifah Fatimah, dia telefon saya. Ustaz Syamugam kau? Ya, saya di sini. Saya dengar ceramah Ustaz. Kat mana tu? Dalam radio. Biasalah, radio ada, TV ada, kadang-kadang. Cuy, kita pun cakap Ustaz. Ada apa ni? Saja telefon. Saja, nanti senang telefon. Saya dia buat kereta. Dah Ustaz. Ada apa bro? Ni Ustaz, saya berhajat nak bagi zakat dekat Ustaz. Suara saya turun down. Oh ya ke? Ada zakat. Dia nak bagi zakat. Tuan duk mana? Saya duk Jitra Ustaz. Niaga ke? Niaga buat beras sikit lah Ustaz. Sikit-sikit macam tu lah keluarga punya bisnes. Oh, tak apalah Ustaz. Ustaz bagi nombor akaun bank saya banking saja dekat Ustaz. Tak apa, saya main jumpa tuan. Oh Ustaz, saya duk Jitra lah Ustaz. Jauh nak main. Tak apa. Duit punya pasal kita pergi. Saya pergi duduk pukul 9 lebih janji dengan dia, jumpa di Masjid Sharifah Fatimah. Tuan-tuan, dia bagi saya zakat 10,000. 5,000. Masya Allah, kotak tangan saya. Tapi saya beritahu kat dia, saya kata, saya ni tak layak terima zakat. Alhamdulillah saya ada jawatan, saya ada kerja, saya ada ni tugas saya macam ni dan sebagainya. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan rezeki saya. Kalau tuan boleh beri kebenaran, saya nak sedekah duit ni kepada sahabat saya yang sedang buat masjid di Allah. Dia kata ini duit ustaz nak buat apa, buatlah. Jadi saya pun bagi kat kawan saya. Sejak tu dia jadi kawan baik saya. Dia akan telefon, Ustaz, esok kalau Ustaz senang pergi ambil beras dekat kedai nah. Saya tanya dia balik, tuan ada esok? Oh saya esok tak ada Ustaz. Esok saya tak ada Ustaz, saya ada urusan sikit. Bila ada? Lusa saya ada. Lusa ada di kedai. Lusa saya ada. Okey, lusa lah saya pergi. Pasal apa? Kalau dia ada, dia bagi beras 2 kampit, dia bagi duit 300 ke atas. Kalau dia tak ada, dapat beras saja, duit tak dapat. Jadi kadang kita kena cerdik. Tidak kan, masya-Allah. Saya pergi ambil duit bos sini, dia belanja makan, balai makan lagi, beras pun saya ambil, beras saya bagi ke mak mentua saya. Jadi saya buka lah tender, kalau kokok siapa-siapa nak makan beras basmati ke apa, saya bagi 10 kilo. 10 kilo ke mak mentua saya, lagi 10 kilo saya bagi ke siapa-siapa, dengan syarat buat menantu nombor 2 boleh dapat beras basmati kan, masya-Allah. Jaga mak kita selagi mereka ada, jaga ayah kita, mereka redha, Allah redha, masya-Allah. Baik, yang terakhirnya, bagaimana Allah meredai kita? Allah meredai kita melalui beberapa peristiwa, antaranya kata ulama musibah. Antaranya musibah. Lazimnya manusia ni bila ditimpa musibah, mereka meracau, mereka meroyan, mereka tak boleh terima keadaan itu. Kenapa Ustaz satu demi satu mai dekat saya? Ustaz, asap rokok pun saya tak pernah cium Ustaz, bau dia. Jiran saya Ustaz bukan hisap rokok saja Ustaz, ketum pun dia minum Ustaz, tapi sihat walafiat. Saya pula kena kanser Ustaz. Udah. Siapa Allah nak buat macam tu? Sebab Allah nak redha dengan kita lah Allah buat macam tu. Kadang Allah bagi kita anak-anak yang kurang berupaya kan? Kenapa Allah buat macam tu? Kerana Allah nak redha dengan kita lah. Kadang ada orang umur 90 tahun sehat walafiat boleh naik kuda, tak ada kena mengena dengan siapa pun. Ada orang baru 35 tahun lumpuh separuh badan. Saya biasa tengok umur 35 tahun lumpuh separuh badan. 95 tahun sehat walafiat boleh makan durian. Hani 35 tahun hidup dengan ubat saja, separuh badan lumpuh. Pasal apa Allah nak buat macam tu? Kerana Allah nak redha. Rahsia di sebalik setiap musibah yang Allah timpakan adalah sebenarnya keredaan Allah. Cuma kita macam mana nak terima musibah tu? Zaman Nabi SAW, minta maaf saya tak cek riwayat ni, masya-Allah. Ada seorang wanita, dia tawaf. Dia tawaf Kaabah, dia jatuh. Dia kena sawan. Satu hari dia pergi jumpa Nabi, dia mengadu pada Nabi, minta Nabi doa pada Allah sembuhkan dia. Nabi kata, wahai si fulana, seandainya kalau kau redha dengan penyakit kau tu dan kau mati dengan penyakit ni, kau akan masuk syurga dengan pintu yang kau suka. Maka perempuan tu terus kata, jangan doa kalau macam tu ya Rasulullah. Cuma saya minta satu saja ya Rasulullah, engkau doa pada Allah untuk memelihara aurat aku, kerana setiap kali bila dia jatuh di sawan, aurat dia terdedah. Maka itu Nabi doa untuk dia.
Dulu ada satu Mahat Tahfiz terbakar, Mahat Tahfiz Ittifaqiyah di Kuala Lumpur, kalau kata silap, 23 pelajar meninggal. Subhanallah. Tuan-tuan baca dalam kisah tu ada seorang ibu tunggal. Ibu tunggal ni maksud dia apa dia? Tak ada suami. Dia sebatang kara, anak 3 orang, 3 lelaki. Besarnya harapan si ibu tunggal itu nak jadikan anak-anaknya 3 orang tu anak yang saleh, maka dia hantar pergi mengaji dekat Mahat Tahfiz itu. Abang 12 tahun, yang apa adik itu, apa dia adik yang nombor 2 tu 10 tahun, yang bongsu 8 tahun. 3 anak dia hantar pergi mengaji kat Mahat Tahfiz tu. 3 mati tuan-tuan. Kita yang baca pun tak boleh nak terima keadaan dia tu. Ya Allah, macam mana dia nak menghadapi semua ni kan. Tapi seandainya kalau ibu tunggal itu kata, ya Allah, aku redha dengan pemergian anak-anak aku, ya Allah, dan aku yakin kau telah sediakan sesuatu yang baik untuk aku dan anak-anak aku di dunia sana, di akhirat. Sudah pasti Allah redha kepada si ibu tunggal. Ini cara Allah meredai kita, iaitu Allah tumpahkan musibah pada diri kita. Tuan-tuan, bila Allah redha, apa akan berlaku tuan-tuan? Cuba tengok apa Allah sebut dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, roh-roh yang tenang, kembalilah kepada aku. Siapa panggil? Allah tuan-tuan. Allah panggil kita dengan panggilan yang manja, yang mu'ayah, kita pun tak pernah panggil kita, tapi Allah panggil. Wahai jiwa-jiwa roh-roh yang tenang, kembalilah kepada aku, kata Allah, dalam keadaan puas dan diredai. Masuklah kamu bersama hamba-hamba aku, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Subhanallah. Syurga tuan-tuan, Allah redha dengan kita. Subhanallah. Jadi ini cara kita nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala.